Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi dalam sesi booster kewangan urus wang gaya pakai. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni ramai orang yang teringin dia nak beli rumah. Okey, tapi masalah dia bila dia nak beli rumah ni, apa masalah utama adalah pertama sekali dia nak beli rumah yang suit dengan harga, dengan lokasi dan juga spek yang dia nak. Tapi kebanyakan dia bila suit dengan harga, spek dengan lokasi tak kena. Alright. So, kalau suit dengan lokasi dengan spek, harga pula tak kena, alright. So di episod kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan 4 kaedah untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan dapatkan listing rumah yang kena dengan lokasi, dengan spek dan juga harga tuan-tuan dan puan-puan, alright. Cuma sebelum tu, bagi yang first time tengok video ni, yang follow channel YouTube ni, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ni untuk subscribe channel Rosli Lasli untuk pastikan tuan-tuan dan puan-puan terus mendapat notifikasi video-video berkenaan pengurusan kewangan, pentadbiran hutang, ilmu-ilmu pelaburan, motivasi dan juga tip-tip bisnes. Alright. So stay tune, jangan lupa ambil pen dan kertas dan catatkan poin-poin yang penting ni. Yang pertama sekali, untuk 4 teknik ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya akan kongsikan adalah saya akan bagi semua kaedah-kaedah yang percuma, yang tak perlukan pembayaran. Alright. So yang pertama sekali, macam mana kita nak dapatkan spek ataupun rumah yang kena dengan kita punya bajet, lokasi dan juga spek yang kita nak ni. Pertama sekali adalah kita boleh dapatkan melalui iklan pemilik. So kalau kita tengok hari ni banyak platform-platform pelaburan, contohnya platform-platform media sosial ataupun pengiklanan percuma yang kita boleh gunakan, ataupun yang ramai yang owner-owner rumah ni gunakan untuk iklankan hartanah mereka. Contoh macam mudah.my, kemudian iProperty, Property Guru. Alright. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dulu, buat kajian pasaran dulu, harga rumah ataupun pasaran ataupun hartanah area mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Kemudian contoh, saya bagi satu contoh, gunakan mudah.my. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi pada bahagian search now tu. Okay, search now. Bila search now, tuan-tuan dan puan-puan masukkan lokasi, lepas tu harga rumah yang tuan-tuan dan puan-puan nak, kemudian dekat area mana. Okay, so nanti mudah akan paparkan spek-spek rumah yang based on yang tuan-tuan dan puan-puan buat carian. Okay, so macam mana nak dapat harga yang lebih mudah adalah ambil pada bahagian private. Alright. Sebab apa? Sebab pada bahagian private ni, iklan yang dibuat adalah melalui direct pemilik. Okay, dan biasanya kalau melalui direct pemilik ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat harga yang lebih mudah dan juga mudah dalam urusan runding cara, berbanding kalau melalui ejen ni kadang-kadang mungkin ada setengah tu dah buat markup harga. Jadi kalau melalui ejen ni kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan dapat harga yang lebih tinggi sikit. Tapi cumanya bila ada ambil servis pada ejen ni, biasanya dia akan mudahkan urusan-urusan, especially melibatkan loan dan juga lain-lain urusan untuk memudahkan urusan pembelian rumah nanti. Alright. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan nak harga yang lebih mudah ni ataupun yang lebih murah ni, boleh pergi pada bahagian private. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapatkan harga rumah yang kena dengan spek, murah dan juga lokasi yang okey ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kaedah iklan pemilik yang hampir tamat tempoh. Alright. Tadi kalau kita tengok poin yang pertama tadi, iklan pemilik. Okay, contoh mudah.my yang saya bagi contoh tadi. Yang kedua ni, iklan contoh dekat mudah.my juga. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan ambil dekat bahagian iklan yang hampir tamat tempoh. Okay. So macam mana nak ambil dekat iklan yang hampir tamat tempoh ni? Biasanya, contoh, katakanlah mudah.my, biasanya iklan-iklan ataupun platform pengiklanan yang mudah dan murah ni, okay, yang percuma ni, biasanya dia akan letak satu tempoh untuk expired iklan tu. Okey, yang percuma ni. Jadi contohnya macam mudah.my, biasanya dia akan bagi tempoh masa lebih kurang 60 hari untuk iklan tu sebelum iklan tu expired. Alright. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah pergi dekat bahagian mudah.my juga, ambil dekat bahagian search now tu. Okey, kemudian ambil dekat bahagian private. Alright, untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan deal direct dengan pemilik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan cuba ambil dekat page-page yang last tu. Okey, yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dah iklan hampir 2 bulan, itu hampir 60 hari. Biasanya iklan-iklan yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil, dapatkan data dulu, sebab biasanya dekat private tu dia ada iklan untuk direct owner. Alright, direct owner, ambilkan nombor telefon tu, catatkan, kemudian direct call dengan owner, bagi tahu kata tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk membeli hartanah tersebut. Bila mana hartanah tu kena dengan harga, spek dan juga lokasi yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Okey, apa kelebihan kita dapatkan listing daripada iklan yang hampir tamat tempoh berbanding dengan iklan pemilik yang awal-awal tadi?
biasanya yang hampir tamat tempoh ni, dia tahu iklan dia dah tak berapa nak laku, mungkin dah lepas ke bawah, tak ada orang PM, dia akan lebih mudah untuk kita buat runding cara, ataupun lebih mudah kita nak berunding dengan owner disebabkan iklan tu dah hampir expired. Alright, itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, macam mana nak dapatkan rumah yang ikut dengan spek tuan-tuan dan perempuan ni, adalah boleh melalui kaedah iklan di media sosial. Alright, sebab kalau kita tengok hari ni, contoh antara media sosial yang top ni, contoh macam Facebook, dekat Insta, cara yang paling mudah, contoh tuan-tuan dan perempuan katalah nak cari hartanah area Gopeng, contoh. So tuan-tuan dan perempuan boleh masuk saja ke grup Facebook, contohnya penduduk area Gopeng, just iklankan dalam tu, saya mencari rumah, contoh berharga sekian-sekian, lepas tu lokasi sekian-sekian dengan bajet sekian-sekian. Bagi siapa, mana-mana ejen ataupun pemilik rumah yang berhajat ataupun nak menjualkan rumah dengan spek sekian-sekian ni pada saya, boleh hubungi saya di talian sekian-sekian. Okay, so letakkan nombor telefon kat situ. So nanti biasanya kalau kita tengok hari ni dekat media sosial ni, ramai orang kita yang suka berkongsi, yang suka share. Jadi kalau dia tengok benda tu, biasanya boleh juga minta bantuan-bantuan. So bagi pemilik kat Gopeng ni, boleh minta tolong sharekan juga posting saya ni, supaya dapat saya punya iklan ni dapat sampai kepada pemilik rumah yang berhajat nak menjual hartanah mereka. Jadi minta juga penduduk-penduduk kat tu tolong share kita punya post tadi. Jadi mana-mana owner biasanya kalau kita tengok trend iklan macam ni, habis sangat dia tak share pun, apa yang dia akan buat, dia akan text nama. Tak kisahlah sama ada text nama ejen ataupun text nama owner yang ada hartanah yang kena dengan spek kita. Alright, itu yang ketiga. Okay, dan yang keempat tuan-tuan dan perempuan, macam mana kita nak dapatkan hartanah yang kena dengan spek kita, adalah melalui iklan banner, okey, ataupun flyers. Okey, so kalau yang mudahnya katalah kita nak pada satu-satu taman ataupun spek yang kita nak, okey, kemudian apa yang kita buat, kita boleh ronda kat taman yang sama. Biasanya kalau ada owner rumah ataupun ejen yang jualkan rumah tu, dia orang akan letak banner dekat rumah tu. Alright, so kalau banner kat rumah tu, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok juga sama ada harga rumah tu okey atau tak okey, cuba kontak. Dan biasanya kalau bagi siapa yang dah ada pengalaman ataupun baru nak belajar ni pun, tuan-tuan dan perempuan tengok dekat banner tu, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan boleh agak sama ada yang mengiklankan tu adalah ejen ataupun owner. Sebab apa? Sebab biasanya kalau ada ejen, dia kena ikut spek yang agensi tetapkan. Contoh macamnya satu iklan poster atau banner tu, dia kena ada logo company, dia kena ada rent tag dia kena ada nombor telefon, dia ada format yang lebih teratur. Tapi kalau kita tengok macam letak manila card saja ke, ataupun dia letak banner biasa, nama, nombor telefon, biasanya itu adalah direct owner. Okay, so apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat adalah tak kisah melalui ejen ataupun direct owner, cuba dapatkan runding cara. Contoh berdasarkan harga yang tuan-tuan dan perempuan nak, kemudian cuba tanya, saya nak harga sekian-sekian, boleh nego tak? Bolehlah kurangkan sikit. So biasanya kadang-kadang walaupun dia melalui ejen pun, tapi kalau ada owner yang terdesak nak jual, biasanya dia boleh turunkan mengikut spek yang kita nak. Okay? Dan biasanya lebih mudah kalau harga tu adalah melalui direct owner, sebab kita, decision tu direct terus kita boleh dapat tahu. Alright, so kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini, saya dah kongsikan 4 kaedah macam mana nak bantu tuan-tuan dan perempuan untuk dapatkan harga hartanah ataupun nak beli rumah pada harga, pada spek dan juga pada lokasi yang tuan-tuan dan perempuan nak. Alright, so dan yang paling penting sekali, semua kaedah ni adalah percuma. Alright, so sebelum saya habiskan video ni, jangan lupa sekali lagi dekat bahagian description saya ada letakkan juga channel-channel education saya yang lain. Alright, untuk tuan-tuan dan perempuan boleh follow, boleh belajar banyak lagi tips-tips kewangan, pelaburan, pengurusan hutang dan juga motivasi. Okey, saya ada, sekiranya ada soalan juga, tuan-tuan dan perempuan boleh klik pada bahagian link yang saya dropkan dekat bahagian description. InsyaAllah saya akan cuba bantu tuan-tuan dan perempuan untuk dapatkan penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan soalan-soalan tuan-tuan dan perempuan. Alright, so insyaAllah berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom urus wang gaya pakar.